Bagaimana hendak minta maaf jika curi duit rakyat dan dana awam? قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim, suratul Al-Imran ayat 134. Allah menegaskan bahawa iaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan mereka kaya ataupun mereka sempit, baik dalam keadaan mereka lapang ataupun mereka sempit, dan orang-orang yang menahan amarnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Sadaqallahul Azim, Al-Imran 134. Sebab itu saya mulakan sembang santai kita ini dengan ayat Al-Quran ataupun hadis bagi mengingatkan kita bahawa kita tidak boleh lari daripada menjadikan Al-Quran, hadis dan sebagainya sebagai pedoman yang terbaik untuk kita meneruskan agenda kehidupan kita atas dunia ini. Sebab itulah Allah menegaskan bahawa orang yang dia sukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, yang suka berinfak. Yang suka berinfak ini maksudnya suka bersedekah walaupun dalam keadaan dia lapang, maksudnya dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia ada duit, dalam keadaan dia kaya, dia berinfak. Ataupun ketika keadaan dia sempit, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan miskin dan sebagainya. Kerana pada kefahaman saya, kita nak infak ni bukan nanti kita kaya, tetapi orang kaya mungkin dia infak RM100,000, mungkin RM3-4,000, tetapi kita yang miskin mungkin kita boleh infak RM1, RM2, berpatutan ataupun berpadanan dengan kemampuan kita. Oleh kerana itu tidak ada alasan untuk kita tidak berinfak atau bersedekah sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan juga mungkin kalau kita tidak boleh bersedekah dengan wang ringgit, kita boleh bersedekah dengan tenaga, dengan idea, dengan pandangan, dengan nasihat, dengan senyum dan sebagainya. Kerana itulah alangkah baiknya kepada mereka yang membuat investment di atas dunia ini. Investment yang kita boleh kutip apabila kita bertemu dengan Allah, dan investment itu ialah infak, sedekah yang telah saya nyatakan tadi. Maka marilah sama-sama kita mengambil iktibar pengajaran daripada ayat ini. Sekurang-kurangnya kita mulakanlah dengan bersedekah secara kecil-kecilan mengikut kemampuan yang kita ada, mungkin dengan tenaga, dengan idea, dengan pandangan, dengan senyuman, dengan kepakaran kita. Kalau kita pandai membaiki motosikal, kereta dan sebagainya, atau kita pandai membaiki alat-alat elektrik, mungkin kita boleh memberikan tenaga kita untuk kita bersedekah dalam bentuk tenaga kepada orang lain yang memerlukan khidmat dan juga memerlukan servis kita. Maka di sana tadi Allah tegaskan juga orang-orang yang Allah sukai ialah orang yang dapat menahan marahnya. Kita selalu ni kalau marah ni susah untuk kita tahan. Kita kalau kita marah kadang-kadang tak sedar tak sedar, mulut keluar macam-macam kan. Itu sebab kadang-kadang santai ni kadang-kadang kita pun tak boleh nak tahan, sebab kadang-kadang dia punya bahasa tu kadang-kadang dia tak melambangkan akhlak, tak melambangkan ketamadunan dan juga tak melambangkan ciri-ciri orang Melayu kan. Tapi saya cuba untuk cool sebab kita dalam berdiskusi, dalam kita bersembang ni kena cool tuan-tuan. Okey, dan juga kita cuba untuk memaafkan kesalahan orang lain kan. Kita maafkan kesalahan orang lain kalau orang tu salah pada kita kan. Tapi kalau macam mana kita kalau orang tu buat salah, curi duit, curi selalu kita kaitkan macam itulah, curi dana awam, curi duit rakyat. Yang tu macam mana rakyat nak maafkan atau nak halalkan? Bukan semua orang sedar dia kebaikan yang ataupun kebaikan yang paling baik ialah memaafkan kesalahan orang lain. Bukan semua orang tahu kan. Dan juga tadi di hujung ayat itu dinyatakan bahawa Allah menyukai, mencintai orang yang berbuat kebaikan lah. Jadi kebaikan-kebaikan itu antaranya yang disebut di awal ayat tadi. Jadi marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada ayat ini untuk kita
cuba untuk melakukan kebaikan semampu mungkin, semaksimal mungkin, dan tidak ada limitation kepada kita untuk kita buat kebaikan dalam apa juga bentuk, dalam bentuk wang ringgit, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk idea, dalam bentuk kepakaran, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk senyuman paling kurang. Jadi kalau apa tu susah nak senyum, jadi kuranglah sedekahnya kan. Kita ni kena senyum, walaupun orang marah kita dan sebagainya, kita cubalah senyum. Jadi kita niatkan senyum kita itu adalah sedekah. InsyaAllah.